don't hear you. You like it or what? Acting. Yes, Acting. Not the main role. yeah. Now I send you my photo. It's okay. My photo. Plus the view. You write me like before. Send me or others. Yes. Maybe. For another book series, right? Other two in Arabic. Arabic that one. Other one in March, one in September. Okay. Alhamdulillah finally. أين الكتاب؟ جدوان. متى بعثتها؟ الآن إن شاء الله هي تبعث. لا هي جيدة طيبة. أنا أعرف نريد أن نشكرك. أين يدرس؟ ما شاء الله بقي مشكورة. لكن مستقبل ظاهر. أنا متأكد. نعم. ليس بس النية ليست الشهرة. نعم هي المهمة تكون طيبة. لا هذه هي ولكن كل شيء مقدر من الله. نعم لا بل تكون لك إن شاء الله. إن شاء الله دائما كريم. وهذا كلمه الجمهورية قال لي ربما بعد شهرين تحريري. لماذا؟ أنا المحرر الرئيسي حتى ننشرها بالعام. هو تقريبا موافق على ووافق عندهم ميزانية كبيرة معروفين لأنهم يقدسون. Tes mic 1, 2, 3. Coba suara 1, 2, 3. Coba suara 1, 2, 3. Tes mic 1, 2, 3. لا أنا فقط أريد أن أتدرب عليه يعني أنا كذلك عندي في مارس قد نذهب. Assalamualaikum, nak briefing sikit. Nanti saya akan mula dulu dan saya akan jumpa Yusuna lah bagi pada habis selesai dan kita beritahu kesannya please like punya sesi. Jadi saya ikut yang itu lah. Boleh? Terus okey. Senang sikit. Sebenarnya saya tu. On dekat tepi je terus. Tolak habis. Tes mic 1, 2, 3.
Next session kita rasa untuk masyarakat ini standing. Saya cari dia jumpa kalau kita nak saya pun ada seorang lebih. So hari ni kita buka prioritas kita reprint ni sebab tak letak saya kerja masuk ke sini sebab saya takut saya takut nanti yang baru tu okey tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Yusrina binti Abu Bakar, pemangku Ketua Pustakawan Perpustakaan Darul Al-Hikmah IIUM. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Radatul Firdaus binti Fatah Yasin, Perdana Profesor Abdul Hamid Abu Sulaiman, Kuliah of Islamic Real Knowledge and Human Sciences, para tetamu jemputan serta hadirin sekalian. Selamat datang ke sesi Book Talk Siri 1 2023 Anjuran Perpustakaan Darul Al-Hikmah IIUM bersama IIUM Press. Ini merupakan sesi yang pertama dianjurkan pada tahun ini. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput Saudara Sofi Azran Muhammad Tamjiz untuk membacakan doa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang baik ini kami berkumpul untuk menjayakan majlis ilmu sesi bicara buku siri 1 bagi tahun 2023, anjuran Darul Hikmah Library dan IUM Press. Kami bermohon kepadamu ya Rabb agar dipermudahkan segala urusan program kami dan diberikan kelancaran pelaksanaannya sehingga dapat disempurnakan dengan jayanya, sekaligus memberikan manfaat kepada kami semua. Kami juga bermohon kepadamu ya Rabb agar dimurahkan rezeki kami, dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik buat jasad, minda dan rohani kami, khususnya menghadapi bulan-bulan mulia yang bakal mendatang, yakni Rajab, Syaban, serta lebih-lebih lagi bulan Ramadan yang semakin menghampiri kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'na wala man yatba'una shaqiyyan wala matruda wala mahruma. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة وفي فلسطين وهذا البلد ماليزيا وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب القادم وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan semua, sesi Bukta Series 1 2023 ini, anjuran perpustakaan Dar Al-Hikmah IIUM bersama IIUM Press adalah pertama kali dilaksanakan sebagai salah satu bentuk sumbangan kedua-dua pihak kepada masyarakat, khususnya komuniti di sekitar kampus IIUM Gombak ini. Jadi sesi ini juga dijalankan secara hybrid dan boleh ditonton melalui saluran laman sosial rasmi Facebook Dar Al-Hikmah Library IIUM. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Puan Yusrina binti Abu Bakar, pemangku Ketua Pustakawan Perpustakaan Dar Al-Hikmah IIUM, untuk menyampaikan ucapan pembukaan. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Yang berbahagia, panelis kita pada hari ini, Associate Professor Dr. Rodatul Firdaus Fattah Yassin dari AHAS KLHS IIUM, yang dihormati barisan pengurusan tertinggi Perpustakaan Dar Al-Hikmah, kaki tangan Perpustakaan Dar Al-Hikmah, pengarah IIUM Press, pegawai dan kaki tangan IIUM Press, tetamu-tetamu jemputan dan seluruh hadirin yang hadir secara fizikal atau di laman Facebook yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah kerana memberi kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang berbahagia ini untuk menjayakan program bicara buku series pertama yang bertajuk Tentian Akhir Zaman bersama penulis penyunting yang hebat dan tidak asing lagi di IIUM, iaitu Associate Professor Dr. Rodatul Firdaus Fattah Yassin dari AHAS KLHS. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengalu-alukan Dr. Rodatul kerana sudi meluangkan masa beliau untuk berkongsi ilmu dan maklumat berkenaan buku Titian Akhir Zaman ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada unit pengkatalogan Jabatan Pembangunan Sumber Maklumat Perpustakaan Dar Al-Hikmah dan juga IIUM Press selaku penganjur bersama, dan ucapan terima kasih juga kepada para hadirin sekalian yang telah sudi untuk hadir bersama-sama bagi menjayakan program pada hari ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, Perpustakaan Dar Al-Hikmah IIUM dibangunkan untuk menjadi tunjang
dalam menyokong keperluan aktiviti pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan warga universiti. Pihak pengurusan universiti telah membelanjakan jutaan ringgit bagi memastikan pembangunan koleksi perpustakaan dapat memenuhi keperluan pengguna perpustakaan. Berbagai bahan sumber maklumat dari pelbagai bidang sama ada bercetak atau elektronik telah dibangunkan untuk tujuan ini. Sedah sekian lama juga, pihak IIUM Press telah menjadi salah satu penyumbang utama bagi pembangunan koleksi perpustakaan. Berbagai penerbitan IIUM Press dari bahan akademik, penyelidikan, umum dan lain-lainnya telah diterima dan dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan. Jadi jutaan terima kasih kami ucapkan kepada pihak pengurusan IIUM Press. Pihak perpustakaan dengan kerjasama IIUM Press telah mengambil inisiatif untuk merealisasikan matlamat Plan Tindakan 2023-24 Way Forward Office of Deputy Director Responsible Research and Innovation IIUM dengan mengajukan program siri bicara buku siri 1 hingga 6 untuk tahun 2023. Program ini bertujuan untuk mempromosikan pelbagai penerbitan IIUM Press yang sedia ada di dalam perpustakaan, terutamanya penerbitan dari pihak akademik IIUM sendiri. Sisi perkongsian ilmu bersama penulis ini diharap dapat mencapai objektif dan secara tidak langsung memupuk minat membaca di kalangan warga IIUM dan masyarakat umum. Pada hadirin sekalian, besarlah harapan saya agar program yang dirancang ini dapat mampu memberi manfaat kepada semua pihak dan meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya budaya perbukuan dan keilmuan dalam kalangan kita, khususnya mahasiswa dan mahasiswi. Semoga majlis ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita dan matlamat program dapat dicapai. Akhir kata, terima kasih dan syabas sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program siri bicara buku bagi tahun 2023 ini. Penghargaan yang tidak terhingga juga kepada semua yang hadir kerana memberi sokongan dan menjayakan lagi program ini. Diharap sokongan berterusan dan hadirin sekalian untuk program-program perpustakaan Darul Hikmah yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Besar Puan Yusrina atas ucapan pembukaan sebentar tadi. Jadi tanpa kita melemahkan masa pada pagi ini, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Radatul Firdaus untuk kita teruskan dengan sesi book talk series kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi selamat datang ada. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk sesi book talk yang pertama untuk tahun ni. Kita start up sesi book talk kita pada dengan library pada ini, insyaAllah. Hope kita berharap melalui sesi pagi ini manfaat dia akan bukan setakat yang sedang menonton berada di hadapan kita ni, Doktor. Dan kita harap yang sedang menonton secara langsung melalui live Facebook juga akan memperoleh manfaat yang sama, insyaAllah. Jadi orang kata apa, kalau tak kenal maka tak tahu. So izinkan saya untuk membaca sedikit biodata Doktor lah, untuk kita kenal siapakah panel kita pada hari ini, pada pagi ini, insyaAllah. Okey, Dr. Radatul Firdaus Fathah Yassin memperoleh ijazah pertama dalam bidang Usuluddin Tafsir dari Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 2001, betul? Okey. Beliau melanjutkan pelajaran dalam pengkhususan yang sama dan menyelesaikan kerja kursus sarjana di Insaniah Kedah yang kini dikenali sebagai UNISYAM pada tahun 2003. Beliau juga melanjutkan program sarjana keduanya di UIA dan menamatkan pengajian pada tahun 2006 dalam pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Pada tahun 2012, beliau memperoleh PhD dari jabatan universiti yang sama. Beliau mempunyai lebih daripada 100 penerbitan sepanjang kejayaannya yang merangkumi buku, artikel, kertas persidangan dan bab buku. Pada masa ini beliau bertugas di Jabatan Pengajian Al-Quran dan Sunnah Kuliah Ahas KHS sejak 2012 sebagai Perdana Profesor dan juga Timbalan Pengarah Masjid Sultan Ahmad Shah di Pusat Islam Sentris UIA sejak 2016 hingga 2022. Selain pengajian Al-Quran dan Sunnah, bidang penyidikan dan penerbitan beliau kebanyakannya adalah mengenai integrasi ilmu yang didedahkan dan manusia.
termasuk Undang-Undang Keluarga Islam, penyelenggaraan poligami di Malaysia, konsep kesejahteraan warga emas dari peserta Islam, sejarah tafsir, pendidikan dan pengembangan di Malaysia, integrasi pendidikan tamadun Islam, peranan dan sumbangan orang Cina Muslim di Malaysia, dan juga risalah An-Nur dari Badi'un Zaman Syed Nursi, dan juga rujukan Istakologi Alim Al-Akhir Al-Zaman. Beliau juga terlibat dalam penyelidikan saintifik dan menerbitkan artikel dalam bidang tenaga hijau, teknologi bahan api mikrob, plastik biodegradasi sebagai penyelesaian untuk pencemaran alam sekitar dari perspektif Islam, pengurusan acara Islam dan kulineri rekombinan seperti protein dan dasar berkaitan etikanya. Jadi bukan salah-salah orang yang berada bersama kita pada hari ini. Dan untuk pagi ini kita mengkhususkan kepada buku yang diterbitkan oleh IIM Press, iaitu buku bertajuk Titian Akhir Zaman. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit sejarah tentang buku ini. Buku ini diterbitkan sebenarnya edisi pertama pada 2020 ya, 2020. Kalau boleh tengok kat sini, ini yang edisi yang pertama lah, memang sold out, alhamdulillah. Dan seterusnya edisi kedua diterbitkan pada tahun 2021. Nanti kita akan bersama dengan Dr. Radah akan berbicara lebih lanjut tentang inilah. Jadi sebagai pembukaan dah Doktor. Jadi orang kata pun nak tahu juga bila kita sebut Titian Akhir Zaman ni, macam mana Doktor boleh come out dengan idea ni, ataupun mungkin ada sesuatu yang mungkin Doktor ingin sampaikan. So macam mana boleh sejarah boleh wujudnya penulisan buku Titian Akhir Zaman ni Doktor? Silakan. Terima kasih banyak kepada saudara Nur Faris Nur Azam, Yang Berusaha Puan Yusrina binti Abu Bakar, Pemangku Ketua Pustakawan Perpustakaan Darul Hikmah IUM, yang dihormati Dr. Syed Nasir daripada IUM Press, barisan Brother Saiful Azwan IUM Press, itu yang saya nampak. Yang lain, insyaAllah sahabat-sahabat IUM Library, Darul Hikmah, staf-staf daripada office lain dalam IUM Campus, dan juga para pelajar, mahasiswa-mahasiswi sekiranya ada. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, sukalah saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur dan kolaborator iaitu IUM Press dan Darul Hikmah yang bekerjasama menganjurkan program yang sangat bermanfaat seperti ini, walaupun pertama seumpamanya, dan insya-Allah kita harapkan ia akan menjadi ibaratnya pembuka kepada banyak lagi lautan ilmu, lautan kebaikan dan lautan hikmah yang akan bersama-sama kita renangi sepanjang tahun ini. Dan insya-Allah suatu tausiah juga, bukan kali pertama dan terakhir anjuran program ini. Pada masa akan datang kita akan hadir buku yang akan dibawa oleh Dr. Syed Nasir nanti, dan seterusnya juga sehinggalah ke akhir hayat kita. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu daripada, walaupun ada yang kata hadis dhaif tapi manfaatnya jelas kita boleh nampak, minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Jadi insya-Allah anggap ini sebagai satu proses penututan menuruti sunnah Nabi. Dan begitu juga saya sendiri selaku salah seorang editor pada buku ini menganggap ini dan mengambil ini sebagai salah satu medium ibadah untuk memperolehi redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ilmu semata yang kita nakkan, tapi juga bekalan-bekalan yang memantapkan keimanan kita sehinggalah ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua beroleh husnul khatimah, bertemu di syurga nanti. Sesungguhnya itulah impian orang-orang yang beriman. Jadi menjawab persoalan yang pertama tadi, cetusan daripada keazaman inilah maka lahirnya buku ini. Ya, bukan semata-mata kerana untuk menulis, untuk menerbitkan, untuk memenuhi KPI contohnya, tapi ia hasil daripada satu diskusi perbincangan apabila ketika saya menjadi timbalan pengarah di masjid, kami menganjurkan suatu program seminar. Seminar mengenai perkara-perkara yang sering kali terjadi dalam masyarakat kita. Kalau perasan dulu masa di masjid, tiap tahun ada seminar kan. Jadi dalam salah satu seminar yang kami cetuskan itu, tiba-tiba muncul idea daripada panelis, iaitu Ustaz Abdullah Bukhari di atas pentas, untuk membahaskan tentang isu-isu yang berlaku sebagai cabaran kita di akhir zaman, bukan sahaja untuk kaum muda tetapi juga untuk mereka yang telah pun mencapai usia emas. Terdapat banyak ujian yang disebut dalam bahasa Arab fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian. Terdapat banyak test, challenges yang kita tidak pernah jumpa pun pada zaman-zaman sebelum ini, tapi kita sedang menghadapinya di zaman ini. Kemudian banyak usaha, banyak belanja, yang masa dan tenaga yang telah pun dicurahkan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Namun kita percaya, apabila kita sebagai orang Islam, kita ada panduan yang jelas, iaitu Quran dan Sunnah. Tentu di sana Allah dan Rasulullah sudah menyediakan solusinya.
Maka cetusan daripada itu disambut oleh Profesor Madya Dr. Mek Wok yang pada waktu itu berada di sebelah saya, kerana program itu adalah kerjasama dengan Pejabat Agama Islam Daerah, dengan Persatuan Ulama Malaysia. Maka Dr. Mek Wok yang mewakili Persatuan Ulama Malaysia pada waktu itu mencadangkan kepada saya supaya kita menerbitkan satu buku yang memberikan panduan, garis panduan yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita meniti titian di akhir zaman. Maka dengan keikhlasan para penulis, kita himpunkan penulis-penulis yang kita rasakan mereka mempunyai niat yang sama. Maka bila kita jemput setiap seorang, subhanallah, 10 orang yang dijemput, 9 orang memang hantar penulisan. Itu untuk penerbitan yang pertama. Jadi penerbitan pertama kita dapat 9 bab. Dan 9 bab ni tebalnya beginilah. Tanpa disangka hanya dalam tempoh beberapa bulan habis 1000 naskah. Maka kami cetak 2000 naskah. Tak disangka hanya 2 bulan habis 2000 naskah. Maka seterusnya kami melihat perlunya ditambah beberapa bab selepas kita melakukan berbagai sesi program dan mendapat feedback daripada para peserta di seluruh negara. Maka disitulah terbitnya edisi kedua dengan penambahan 4 bab. Antaranya bab-bab terkini LGBT yang belum dibahaskan dan belum dituntaskan lagi. Begitu juga dengan ruqyah syar'iyah. Kita nampak pada akhir zaman ni banyak pusat-pusat rawatan Islam yang tumbuh bagaikan cendawan. Jadi bagaimana kita hendak melihat kadang-kadang walaupun dinamakan rawatan Islam, namun didapati bahawa rawatan-rawatan yang diberikan ataupun ubat-ubatan yang dibekalkan sama dengan rawatan-rawatan dukun dan bomoh. Jadi bagaimana kita dapat membezakan? Ataupun pergi ke pusat rawatan Islam tetapi balik membawa penyakit-penyakit tambahan yang memerlukan dia merujuk kepada pusat rawatan tersebut secara berterusan sehingga habis harta bendanya untuk rawatan yang dikatakan sebagai rawatan Islam. Dan ini berlaku di akhir zaman. Mungkin kita masih ingat 20 tahun lepas nak nampak rawatan Islam mungkin satu negeri satu je ada. Tapi sekarang ni satu zon dah ada satu. Jadi sangat banyak. Jadi bagaimana kita nak melihat panduan wahyu dalam berhadapan dengan situasi tersebut? Maka di situ masuklah bab-bab tambahan. InsyaAllah saya akan perincikan lagi pada sesi yang kemudiannya. Dan akhirnya secara signifikannya buku ini masih lagi mendapat permintaan dari seluruh negara. Sudah sampai ke Singapura, Brunei dan Indonesia. Alhamdulillah. Dan untuk yang terbaru sudah ada tempahan 1002. Tapi stok dah habis. Sampai saya pun tak ada langsung stok buku ni. Orang datang office minta sangat-sangat saya bagilah senaskah yang saya ada. Akhirnya saya tak ada. Jadi Alhamdulillah ni ada satu saya pinjam untuk pegang dan untuk kita kongsi lihat bersama. Dan mungkin ada yang nak sentuh lepas ni silakan. Cuma insya-Allah untuk edisi yang ketiga pun ada lagi penambahan berdasarkan perkembangan akhir zaman semasa. Jadi kita akan ceritakan nanti pada sesi yang berikutnya. Silakan Dr. Faris. Okey, terima kasih Doktor atas penerangan secara ringkas tentang macam mana cetusan idea untuk menulis sebuah buku yang sangat bagus ni, Titian Akhir Zaman. Jadi untuk segmen yang kedua ni kita boleh Doktor nak orang kata pun nak faham lagi, nak ke dalam lagi. Mungkin Doktor boleh share dengan kepada hadirin saya pada hari ini tentang isi kandungan ataupun table content antara edisi pertama dan kedua, apa yang ditambah dan sebagainya. Jadi boleh tengok kat sini, sebenarnya buku ni adalah buku yang terlaris. Alhamdulillah, buku yang terlaris daripada Impress lah. Sangat-sangat memperangsangkan macam Doktor dah cakap tadi. Jualannya kita print dia terhabis, kita print dia kejap je habis. Tu ni pun yang dah habis pun dah ada dapat order lekian. Okay. Jadi mesti orang nak tahu kenapa habis cepat ni. Mesti ada sesuatu di dalam buku ni yang mungkin Doktor boleh kongsikan dengan kita semua pada pagi ni, insyaAllah. Terima kasih Dr. Faris. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pada sesi kedua, iaitu rahsia di sebalik isi kandungan buku ini. Tak rahsia lagi dah, kan? Jadi kalau kita tengok pada edisi yang pertama ada 9 bab dan ketebalannya tidak melebihi 150, tidak melebihi 150 muka surat. Dan penambahan berdasarkan keperluan semasa, situasi semasa, fenomena semasa, menjadikan buku ini pada edisi kedua mencecah 190 muka surat, hampir 200 muka surat. Jadi untuk bab edisi yang ketiga pula akan menjadi 200 lebih muka surat, insya-Allah.
Jadi kita nak tengok dulu, inilah sejarah perjalanan bab-bab tersebut. Jadi kalau kita tengok pada edisi yang pertama, ada 9 bab. Yang pada bab pertama tu seperti biasa pendahuluan untuk memperkenalkan tentang konsep buku. Kemudian pada bab yang kedua kita tengok bagaimana sebenarnya panduan Rasulullah SAW dan juga wahyu Al-Quran, wahyu Allah di dalam Al-Quran bagi umat Islam untuk meniti titian di akhir zaman. Kenapa disebut sebagai titian? Kita tengok antara titi jambatan, mana yang lebih kecil? Titian. Bahkan di akhirat kelak juga, perjalanan menuju syurga, kita akan melalui titian sirat. Dan kita mengharapkan sirat kita itu siratal mustaqim. Maka dengan tema inilah kita kedepankan apakah itu takrif meniti titian akhir zaman. Kerana sesungguhnya ia tidak mudah. Kalau kita nak melintas jambatan mudah, kan? Tapi bila kita nak meniti titian, kita tahu ia sangat mencabar, ia mempunyai risiko. Insan yang tidak mampu meniti titian tersebut dengan baik boleh jatuh, boleh terjun, boleh terhumban ke dalam api neraka di akhirat kelak. Jadi perjalanan itu adalah di akhir zaman. Kita ini umat akhir zaman. Kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kita tidak mahu cabaran yang kita hadapi ini tidak dipandu dengan panduan penyelesaian daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita bimbang sekiranya kita tergolong di kalangan orang yang jatuh ke dalam jurang tersebut, maka kita cari apakah panduan Allah dan Rasulullah supaya kita dapat mengikuti panduan tersebut dan kita mampu meniti titian ini dengan baik. Sebab itu tajuknya titian akhir zaman. Jadi dalam bab ini diceritakan bagaimana perjalanan akhir zaman itu sendiri. Apa yang disebut sebagai akhir zaman oleh Nabi kita. Apakah yang Nabi berikan kita guideline supaya kita ini berjaya meniti titian tersebut. Baik, kemudian untuk tajuk kedua adalah pesanan Imam Badi'ul Zaman Said Nursi oleh Imam Badi'ul Zaman Said Nursi tentang akhir zaman. Kerana Imam Said Nursi ini merupakan seorang pencetus pembaharu umat di akhir zaman. Wujudnya beliau sejak zaman hampir jatuhnya Khilafah Uthmaniyah, ketika jatuhnya Khilafah Uthmaniyah dan ketika berdirinya pimpinan sekular. Pimpinan sekular itu kita tidak merujuk hanya Turki semata-mata. Kerana itu ibu kota umat Islam, maka daripada situ jugalah bermulanya badai taufan sekularisasi ke seluruh dunia Islam. Maka cabaran kita berbeza dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu hidup di zaman-zaman kegemilangan Islam, kehebatan khilafah Abbasiyah, Abbasiyah, Umayyah dan juga Uthmaniyah. Tetapi kita ini lahir di zaman tiadanya lagi seorang ayah bernama khalifah. Kita adalah anak-anak yatim. Maka siapakah sebenarnya yang menjadi tautan kita apabila kita diganggu, apabila kita dicabar oleh mereka-mereka yang tidak menyukai agama Islam, tidak menyukai umat Islam, menjajah umat Islam. Maka Imam Badi'ul Zaman Said Nursi menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan isyari maknawi, lahirlah Risalah An-Nur. Jadi panduan pada Risalah An-Nur itu memang emphasis untuk orang yang lahir-lahir kita dah mengadap sistem sekular. Maksud sistem sekular ni ialah diasingkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Kan? Begitu juga dalam proses kefahaman, akal, hati, kehidupan, semuanya diasingkan. Agama urusan agama, dunia urusan dunia. Sedangkan Islam tu ialah jalan kehidupan. Islam is the way of life. Jadi Imam Said Nursi memberikan kita kunci-kunci yang paling basic sekali. Apakah dia cabaran paling besar di akhir zaman? Dan ia merujuk kepada cabaran akal dan hati yang berpaksi kepada materialism. Apa maksud materialism? Sesuatu yang kita boleh sense dengan 5 senses kita. Benda kalau tak boleh sense dengan 5 senses, orang tak boleh terima. Akal iman itu dah turun daripada kepala ke mata. Maksudnya kalau kita fikir al-iman bil ghaib ini, percaya kepada ghaib ini, sesuatu yang of course beyond our senses. Betul tak? Kita tak boleh rasa, kita tak boleh lihat. Al-iman bil ghaib, 6 rukun iman tu semua boleh lihat ke? Tak boleh lihat. Tetapi cabaran sekularisasi kita yang lahir dengan sistem ini, kita nak tengok semua tu di mata dulu. Kalau mata boleh nampak, baru kita percaya. Kalau mata tak nampak, tak nak percaya. Sedar tak sedar? Inilah sistem kita telah pun wujud, telah diguna pakai di akhir zaman. Jadi Imam Said Nursi dia nak tarik balik orang-orang yang imannya turun ke mata ni, akal dia turun ke mata ni. Untuk memahami akhir zaman, this is our challenge.
This is our challenge. Macam mana kita nak retain iman kita, nak revivekan iman kita, sedangkan 6 rukun iman semua tak nampak sebut. Beriman kepada Allah, nampak ke? Tak. Beriman kepada malaikat, pernah nampak malaikat? Selisih ke lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat? Tak pernah kan? Beriman kepada Rasul, Nabi, pernah nampak? Beriman pada kitab dulu. Kitab yang kita nampak tu bukan yang Jibril bawa turun seketul macam tu, kan? Hakikat yang turun dulu adalah ghaib juga, kita tidak nampak. Yang kita nampak ni adalah compilation of the Quran. Kemudian beriman kepada para Rasul, pernah jumpa ke? Seorang pun tak pernah. Sampai Nabi Muhammad pun kita tak jumpa, kan? Kemudian kita harap berjumpa nanti insya-Allah, kan? InsyaAllah. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Tak nampak juga sebab that's in the future. Ghaibiyat ni ada dua, ghaibiyat yang lalu dan ghaibiyat yang futuristic. Jadi yang futuristic pun kita tak nampak, tapi it will happen. Beriman pada kiamat ni will happen. Tapi macam mana dia akan terjadi? Jadi kita tengok panduannya telah diberikan. Dan yang terakhir, beriman pada qada dan qadar. Yang ni paling challenging sekali. Orang Islam, orang beriman pun boleh tercabar iman pada qada dan qadarnya, terutamanya apabila diberi ujian yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Maka di situ kadang-kadang goyah keimanan dan ketahanan diri, mula mempersoalkan, ya Allah, kenapa engkau jadikan ini menimpa diriku, ya Allah? Ya Allah, aku ini sudah taat kepadamu, mengapa engkau susahkan aku begini, ya Allah? Ya Allah, aku sudah berusaha tapi mengapa tetap gagal, ya Allah? Persoalan mengapa tanpa sedar sebenarnya ia berkaitan dengan keimanan pada qada dan qadar. Tanpa sedar sebenarnya, tanpa sengaja telah kita mempersoalkan qada dan qadar Allah SWT. Jadi perkara ini tidak mudah sebenarnya, sebab kita tak belajar benda-benda ni masa di bangku sekolah. Kita duduk di akhir zaman tak mengaji. Mungkin zaman dahulu mereka dah belajar ni di masjid masa mereka kanak-kanak lagi. Hafal Quran umur 6, 7, 8 tahun. 10 tahun tu dah lewat dah. Tengok para ulama sejarah mereka macam mana. Last paling besar sekali 10 tahun hafal Quran. Saya tak jumpa yang 12 tahun baru hafal Quran. Tapi kita 12 tahun baru nak mula. Kan? Jadi zaman kita berbeza. Imam Said Nursi memberikan panduan yang paling basic sekali. Dia kembali kepada kefahaman hati. Jadi seterusnya, tajuk yang keempat ialah pesanan Nabi Muhammad terhadap umat Islam akhir zaman. Ini pun penting supaya kita ni ada panduan yang jelas. Apa yang sebenarnya Nabi pesan pada kita? Nabi tahu kita ni akhir zaman. Nabi sendiri itu lahir sebagai tanda akhir zaman. Bermulanya tanda akhir zaman dengan kelahiran Nabi, kan? Maknanya wafatnya Nabi itu dah, of course lah, kita dah masuk ke fasa baru namanya akhir zaman. Apa sebenarnya yang Nabi bagi guide pada kita? Bila Nabi kata, jika kamu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, kamu tidak akan sesat. Definitely mesti ada pegangan daripada Sunnah yang kita takkan sesat. Bab ini menghimpunkan pegangan dan pesanan tersebut. Kemudian keadaan Al-Quran sebagai penawar bencana media sosial di akhir zaman, iaitu yang orang yang tidak asing lagi, Ustaz Abdullah Bukhari. Jadi beliau orang yang sangat banyak akses dengan media sosial. Tentu ramai yang kenal Ustaz Abdullah Bukhari, ya. Jadi beliau tahu antara cabaran-cabaran observation beliau, media sosial ini sangat memberi kesan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan, bukan sahaja pada muda-mudi tetapi juga pada orang seperti kita. Nak sebut tua tak sedap. Yang tak berapa muda, yang muda pun masih ada ni, Masya Allah, hadir belakang ni. Yang tak berapa muda macam kita pun terkesan juga dengan media sosial. Dan bahkan dalam observation beliau juga didapati bahawa orang yang terlalu larut dalam media sosial terjebak juga dalam satu bentuk fitnah akhir zaman, sehingga kan perkara lain diabaikan, tanggungjawab dilupakan. Bukan kata muda-mudi yang di rumah pun kadang-kadang menghadap handphone sampai yang di dapur hangus. Contoh lah ya, contoh. Jadi tapi fenomena ini sememangnya berlaku, dan kalau di mahkamah syariah macam-macam rekod kita boleh jumpa. Ni daripada hasil dapatan kita kan, kajian-kajian, sudah kita pergi buat internship, kita dengar macam-macam cerita. Antara penyebabnya juga media sosial, WhatsApp-nya, Telegramnya, apalagi yang ini yang untuk yang tak berapa muda. Kalau yang muda lagi banyak, WeChat-nya, Instagram-nya dan lain sebagainya. Adakah kita nak diamkan perkara ini? Tentu tidak. Sebab Al-Quran dan Sunnah sentiasa menawarkan solusi. Maka kita ketengahkan solusi tersebut melalui bab yang ditulis oleh Ustaz Abdullah Bukhari. Kemudian bab yang berikutnya ialah keadaan wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman pun dah disebutkan Nabi berkali-kali dalam pelbagai hadis. Antaranya, ma taraktu fikum fitnatan asyaddu minan nisa. Ma taraktu fikum fitnatan ba'di
asyaddu minan nisa. Tidak aku tinggalkan suatu ujian yang paling besar sekali selepas ini, melainkan ujian yang datangnya daripada wanita. Jadi siapa yang wanita tu, bertuahlah kerana kita menjadi satu subjek ujian. Jadi ujian tu of course automatic, dia bukan untuk lawan jenis saja, tapi dia juga ujian pada diri kita sendiri. Bagaimana kita hendak berakhlak dan berpandukan ajaran Quran dan Sunnah di akhir zaman, supaya kita ini tidak menjadi ujian yang menggagalkan orang, tetapi mudah-mudahan kita ini menjadi ujian yang membantu orang meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan ujian untuk diri kita sendiri juga, struggle bagaimana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, sifat-sifat wanita syurga dan neraka di akhir zaman, kesinambungan daripada tajuk tadi. Seterusnya, akhir zaman dan cabaran rawatan Islam ruqyah syar'iyah, seperti yang saya sebutkan, kesedaran penulis sendiri Dr. Muhammad Fuzi Yusof yang memang terlibat di dalam arena perjuangan rawatan Islam yang sahih. Mereka pun ada perjuangan juga, bukan kita je berjuang. Jadi mereka pun ada mazhab-mazhab juga. Mazhab yang kata boleh pakai jin, mazhab kata tak boleh pakai jin, kan? Sebab surah Al-Jin dah sebut dah, jangan minta tolong daripada makhluk lain, betul tak? Tapi ada pula kata boleh. Mereka Islam juga macam kita. Panjang cerita dah, kan? Jadi macam mana kita at least dapat satu panduan basic how to deal with this situation. Mungkin kita tak sangka satu hari ada yang diuji di kalangan keluarga kita. Dah ulang alik ke hospital, doktor pun akhirnya suggest pula, bolehlah cuba rawatan lain, kan? Doktor dah tahu dah, cek sana cek sini, tak ada apa ni, tak settle-settle juga berapa tahun ni, cuba yang lain. Mungkin adalah tu signal-signal ke situ. Tapi macam mana kita nak tahu pilih rawatan yang betul tu macam mana? Kena ada bekalan ilmu supaya kita pun boleh differentiate dan kita boleh bezakan mana yang betul-betul direct minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang menggunakan entiti lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Banyak lagi tangkalnya lah, disebut doa tapi kena lipat-lipat simpan dalam loket rantai. Kan? Apa benda doa tu jangan buka, nanti hilang dia punya kesan. Tak boleh buka pula. Aduh. Jadi macam-macam kita dapat hadapi, akhirnya jadi pula lebih dahsyat lagi daripada asalnya. Dan yang paling sedih, kita jumpa juga orang-orang yang sampai habis hartanya kerana berubat. La haula wala quwwata illa billah, ya. Kemudian yang terakhir ialah akhir zaman dan cabaran kewangan insan beriman. Jadi walaupun saya yang tulis, nanti perempuan kata, tuan-tuan kata, Dr. Rautah ni bukannya ekonomik, macam mana dia boleh tulis cabaran kewangan pula? Kan? Saya tulis dengan suami saya, baru Aci, suami saya orang kerja bank. Jadi Aci kan? Makbul ya, makbul. Jadi semuanya di-verify lah oleh suami saya. Alhamdulillah. Jadi dan kebetulan beliau juga adalah salah seorang tenaga pengajar yang banyak membaca kitab-kitab akhir zaman di masjid-masjid dan surau, pemegang tauliah jaiz dan wilayah. Ada 3-4 surau masjid yang memang beliau mengajar dah bertahun-tahun dah kitab akhir zaman Ibnu Katsir, tak khatam-khatam, tebal macam tu kan. Jadi tak habis lagi, tak khatam lagi, tapi itu memang specialization beliau. Jadi saya daripada Quran Sunnah, kita collaborate bersama dan menghasilkan tajuk ini. Jadi itu untuk edisi yang pertama. Dan jawab soalan kau. Betul, itu dah panjang lebar tu. Orang kata pun dah dapat insight apa buku yang pertama pun dah wow kan, macam dia punya orang kata apa, pengisian tu sebenarnya orang kata pun tak jauh daripada persoalan. Saya rasa persoalan di setiap individu yang ada di hadapan kita, termasuk saya sendiri pun sebenarnya banyak dah dirangkumkan dalam edisi yang pertama tu sebenarnya. Tapi disebabkan peredaran zaman, disebabkan teknologi yang semakin maju sekarang dan sebagainya, cabaran itu makin bertambah. Dan kita tengok sekarang ni anak-anak muda pun dah berbagai platform dia orang terjebak. Kita pun sekali ada join sekali macam apa pun lah, Facebook dan sebagainya. Jadi mungkin itu salah satu penambahan yang ada pada edisi kedua kan? Jadi untuk edisi yang kedua, ini bentuk rupa cover edisi kedua. Jangan don't judge the book by its cover. Walaupun color dia macam kurang ceria berbanding yang pertama kan. Tetapi konten dia tu lebih ceria lah. Sebab kita ada penambahan 3-4 bab yang dibuat dan ditulis berdasarkan juga situasi semasa dan juga kesedaran penulis sendiri. Bukan kita buat kesedaran ni, tak. Dia memang cetusan daripada jiwa penulis bila kita offer.
kami nak buat edisi kedua, nak tambah lagi bab tentang akhir zaman, dan mereka pun dah tahu perkembangan titian akhir zaman yang pertama, mereka pun baca dan mereka sendiri minat untuk masukkan bab yang mereka lihat penting untuk akhir zaman. Jadi bab tu bukan kita suruh, mereka sendiri yang cetuskan dengan ilham yang Allah berikan pada mereka. Ni semua hidayah lah ni sebenarnya. Kan unik sikit perjalanan kita punya buku ni. Dia semua natural. Apa yang Allah bagi mereka istikharah, mereka kata kami nak tulis yang ni Ustazah. Okay, go ahead. Dan kita punya editor pun ada 3 orang, Dr. Mek Wok dan Pencet, kemudian saya sendiri dan juga Dr. Muhammad Fuzi masih ada bersama kita di Selpad. Kita tengok penambahan pada bab yang edisi yang kedua ialah bab yang ketiga. Kita masukkan satu bab penting. Nama dia ialah peranan ilmu dalam membina persepsi akidah tentang tanda-tanda akhir zaman. Betul juga, kadang-kadang kalau kita cari kat YouTube ceramah tentang akhir zaman, boleh jumpa beratus result daripada macam-macam view, macam-macam persepsi, macam-macam foundation. Jadi akhirnya kita sebagai ilmuwan ni yang dalam bidang-bidang agama ni, kita fikir balik, yang mana yang kita nak pegang? Kan? Macam-macam sumber rujukan yang mereka ambil dan mereka bentangkan. Jadi yang mana yang kita boleh katakan accurate, betul, sahih? Maka muncullah satu bab daripada dekan di College Universiti Islam Perlis, Dr. Muhammad Diawul Hafid, iaitu bagaimana kita nak meletakkan garis panduan ilmu yang betul, ya, yang berasaskan dalil-dalil yang sahih dan juga mengikuti peraturan-peraturan disiplin ilmu yang benar, supaya tafsiran tentang akhir zaman ini tidak terlalu luas. Maksudnya luas tu boleh, tapi tidak terlalu bila hudud, tiada batasan. Sampaikan sumber-sumber Taurat, Injil pun kita ambil, kan? Ataupun bahkan lebih dahsyat lagi, jika mana sumber-sumber daripada syarah kepada Taurat, iaitu Talmud, pun diambil masuk ke dalam ajaran ceramah kita atas nama Islam. Yang itu kita kena tengok balik. Sebab kita tahu Taurat dan Injil ni memang mereka dah tersasar. Kemudian ada pula syarah kepada Taurat tu sendiri. Kalau ikut Taurat tu kan tebalnya lebih kurang gitu. Syarah dia tu sampai berjilid-jilid begini. Nama dia Talmud. Mereka dakwa itu syarah. Tapi orang yang bandingkan antara Talmud dengan Taurat, dia nampak lari jauh, dan Talmud ni dia jadi satu ajaran baru. Jadi dalam Talmud tu jugalah ada cerita-cerita akhir zaman. Dan juga apa yang perlu dilakukan oleh Yahudi di akhir zaman, sampai ke tahap mereka melihat perlunya mereka menjadi pemimpin dunia sebagai anak-anak Allah. Yang Israel tu hamba Allah tu, Bani Israel dalam Al-Quran, Nabi Yaqub Israel, hamba Allah, Allah puji. Ada interpretasi pula yang mengatakan anak Allah, jadi mereka anak Allah. Akhir zaman mereka ialah tuan-tuan di muka bumi, manakala selain daripada mereka adalah hamba-hamba yang perlu berkhidmat untuk anak-anak Allah. Macam-macam interpretasi. Termasuk juga peperangan besar yang dinamakan Armageddon. Namanya kenapa Armageddon? Duduk di satu bukit tu, dipercayai itu lokasinya Majdun. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa mereka disebut sebagai Armageddon. Jadilah movie Armageddon. Jadi pula movie 2011 ke 2012? 2012. Movie 2012 yang kata kiamat lain sebagainya, itu semua ada sumber-sumber mereka. Kita sebut sebagai Israiliyat sebab dia datang daripada Bani Israel. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena ada garis panduan kita yang jelas. Jadi Dr. Diak ni cuba memberikan garis panduan tersebut, macam mana dalam disiplin ilmu akhir zaman, satu-satu teori biarlah ada dalilnya, supaya kita tak sampai mengambil-ngambil teori daripada agama lain yang tak jelas pun. Akibatnya juga, saya lihat di sini pentingnya tajuk ni, kita tengok juga orang yang tidak berpegang pada disiplin ilmu yang jelas tentang akhir zaman boleh jadi putus asa pula menghadapi keadaan akhir zaman, sehingga obses menunggu bantuan daripada superhero yang dikatakan Imam Mahdi. Kita semua tahu baik hadis tentang penjelasan tentang Imam Mahdi ada, tak dinafikan. Tetapi adakah kita disuruh meninggalkan segala kerja kita untuk fokus menunggu Imam Mahdi? Yang tu pentingnya tu, disiplin ilmu. Dan mereka ada golongan yang tinggalkan segala-galanya, jual semua properti, duduk dalam hutan sebab takut fitnah Dajjal, nak tunggu Imam Mahdi. Kemudian bila dapat dana pula, kumpul dana untuk bina stesen-stesen menuju ke Mekah berjalan kaki sebab nak bai'ah pada Imam Mahdi. Masya Allah, kita tak sangka, tapi ini memang berlaku. Sebab dia kata apa? Tak boleh dah naik kapal terbang, masa tu semua tak function.
Kereta api pun tak jalan, bas tak boleh gerak. Akhirnya kena jalan kaki nak bai'ah ke Imam Mahdi sebab Nabi suruh bai'ah ke Imam Mahdi walaupun merangkak di dalam salji. Macam mana cara memahami hadis tu? Kan? Jadi benda-benda ni semua kena ada disiplin dia. Kalau tak disiplin, maka kita akan tersasar. Jadi bab 3 ni adalah bab yang baru dalam edisi yang kedua. Kemudian bab baru pula ialah bab kedua yang baru adalah akhir ekonomi ni, gejala LGBT di akhir zaman. Ini bab yang ke-11 lah kalau kita tengok di sini, yang ke-11. Gejala LGBT di akhir zaman ditulis oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Azrul Azrin Abdul Hamid, dekan di Paguh. Jadi ini pun kesedaran beliau sendiri melihat fenomena LGBT yang semakin berleluasa. Dan sebelum ini nak kata LGBT baru ke, pernah di zaman Nabi Lut alaihissalam, tapi lepas tu tak ada. Kan? Punya lama dia tak ada. Sampai zaman Nabi Muhammad ni tiba-tiba sekarang baru berleluasa. Mungkin dah bermula benih-benihnya berapa lama dahulu, tetapi sekarang ini baru jelas, bendera pun baru ada sekarang. Betul tak? Sebelum ni tak ada. Dulu tak kisah je nak pakai handphone design pelangi. Sekarang risau kan. Bila bawa keluar handphone tu, kenapa dia pelangi? Dah jadi susah. Padahal pelangi tu makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi ini perkara baru. Dia satu gerakan yang berstruktur menyebarkan LGBT. Macam mana kita yang di akhir zaman ni nak selamat daripada keadaan tersebut? Kalau boleh tak naklah siapa-siapa pun daripada ahli keluarga kita atau sahabat kita yang terjebak dalam LGBT. Maka kita cari panduannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah Dr. Azrul dah bagi satu guideline yang bagus. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan. Kemudian bab yang berikutnya yang baru juga oleh Dr. Nurul Jannah dan juga Ustazah Asma Harun. Tu special tu. Maksud Ustazah Asma Harun di sini. Bahaya nifak akhir zaman. Bahaya nifak akhir zaman. Nifak ni daripada munafik. Orang munafik tu ada sifat nifak. Jadi nifak ni hipokrisi. Bahaya tak bahaya sebenarnya? Dia bahaya. Bahkan bahaya nifak ni dah mula sejak Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah lagi. Mereka tu dah berapa kali, kalaulah di Quraisy, orang Quraisy yang jelas-jelas kafir cuba bunuh Rasulullah, yang di Madinah yang mengaku Islam ni yang cuba bunuh Rasulullah SAW. Tak dahsyat tu nifak, tak dahsyat ke hipokrisi tu. Mereka yang kata Islam ni tapi munafik, mereka ini pula yang bekerjasama dengan Yahudi untuk konspirasi menentang Nabi Muhammad. Sampai bentengnya besar, ada di luar Madinah, boleh nampak lagi sampai hari ini. Benteng Khaybar namanya. Boleh search ke internet nanti kalau sempat. Tak ada internet. Jadi boleh search nanti benteng Khaybar, cari je. Boleh nampak dia punya benteng tu daripada dulu masih ada sampai sekarang, cuma di pagar, kita tak boleh masuk. Boleh nampak dari jauh je. Macam mana dia part of the citizen of Madinah yang enjoy the civilization, kan, yang enjoy the harmonious society. Dia dah seronok tapi dia tamak nak take over Madinah, buat konspirasi nak jatuhkan Rasulullah. Siap lagi dah ada benteng dia. Dan Allah tinggalkan benteng tu hingga ke hari ini supaya kita muhasabah. Tanpa yes, that one. Kalau boleh share, insyaAllah nanti nak display tu. Sekejap lagi. Yes. Betul ya, betul. Tak dapat ya? Okey, penonton akan nampak ya. Okey, nanti boleh tengok balik rakaman. Rakaman tu ada dalam YouTube dah ada. Boleh tengok nanti dalam YouTube. Kena tengok pula YouTube ya. Kena khatamkanlah 2 kali. Hadir face to face dapat berkat. Kita dapat berkat semua ni, malaikat rahmat turun. Kita dalam majlis ilmu, Nabi yang cakap gaib, memang gaib pun jangan tanya Ustazah, mana sih tak nampak pun malaikat Ustazah. Tu tadi saya ulang daripada pertama, tadi kita sebut apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman dengan perkara gaib. Tak mesti kena nampak, tapi hadirnya mereka, orang beriman boleh rasa tenang, damai. InsyaAllah habis sesi ni kita semua boleh senyum. Kan? Senyum kerana apa? Damai, ketenangan. Rahmat ini nak sebut sebagai rahmat Allah SWT. Okey. Jadi berkenaan dengan LGBT tadi, satu fenomena yang wujudnya pun ada kaitan lah dengan golongan-golongan nifak juga. Ustazah nak sebut nifak ni berat sebenarnya. Jadi untuk tahu lebih lanjut nanti bacalah bagaimana nifak ni akhir zaman. Dialah nanti yang menyusahkan Islam. Dialah yang akan tarik Islam ke belakang. Orang nak ke depan, dia tarik ke belakang. Orang nak ke kanan, dia tarik ke kiri. Tapi dia kata dia Islam. That makes us difficult, because dia kata dia Islam, tapi dia propagate benda-benda yang kita pun garu kepala. Iya ke? Kita jadi confused. Betul ke? Jadi sebagai orang beriman, kita kena ada panduan yang jelas.
supaya kita boleh measure balik, betul ke yang saya baca ni, kan? Betul ke yang saya dengar ni, betul ke yang saya nampak ni. Bila kita asyik confused dengan akhir zaman, kita tak ada pegangan yang kuat, isu rumah tangga orang pun tanpa sedar kita telah menyibuk. Bukan kita kat sini ya, tak sedar, kita tak pasti betul tak betul, tapi tolong share. Jangan share. Maknanya kaedah-kaedah kita di akhir zaman ni, antaranya kita tak akan share benda yang kita tak pasti. Itu rumah tangga orang, kita tak tahu apa-apa. Dan kita pun takkan nak pergi tabayun dua-duanya pula. Saya nak share ni satu berita ni, tapi saya nak tabayun dulu. So tanya belah isteri, tanya belah suami. Allahu Akbar, menambah kerja. So sebenarnya di akhir zaman ini antara satu cabaran media sosial. Just put aside, scroll. Kalau tak nak fikir, jangan baca. Swipe je, swipe. Terus, laju-laju, turun. Tak payah baca, kan? Tak payah tonton, tak payah dengar. Ini satu kaedah supaya hati kita tenang, iman kita pun tenang. So kalau jumpa orang tengah sembang-sembang pasal tu, kita tak tahu tajuk, kita pun Alhamdulillah dapat menjauhkan diri daripada perbualan yang sia-sia. Benda-benda distraction ini semuanya akan mengganggu fokus kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak? Kalau kita dengar, kita tengok video, emosi meleleh-leleh mata kita. Lepas tu kita nak solat. Macam mana masa solat tu? Allahu Akbar, lalu bayangan lelehan air mata seorang isteri. Aduh, kan dah kacau dah kita punya solat. Betul? Ataupun lalu pula gambar Allah pegang tangan isteri baru. Ya Allah, kan? Jadi benda-benda macam ni distraction. Actually betul saya cakap ni, betul. Akhir zaman ni banyak sangat distractions. Tapi kita nak stay fokus sebab kita ni nak meniti-titian. Bolehkah meniti-titian sambil pegang handphone? Lepas tu kita meniti-titian selamba je. Tengok tak titian tu besar mana? Kan? Susah. Takut jatuh ni yang saya sebut awal-awal tadi. Tajuk kenapa meniti-titian ni, sebab dia titi bukan jambatan. Mungkinlah kalau jambatan boleh lah, lintas jambatan ni yang dekat ekonomis ada jambatan kan. Boleh kan lintas jambatan sambil pegang handphone, boleh kan? Tak jatuh kan? InsyaAllah kan? Tapi kalau dia sebut titi, tak ada lah protection. Itu pun jambatan tu kalau tak ada kanan kiri, tu tak berani kita kan. Tengok juga akan jatuh dalam sungai tu. Banyak iguana dalam kita punya sungai ni. Boleh tahan. Iguana besar-besar, lebih kurang saiz kita, separuh kita dah ada kan. Jadi banyak perkara membahayakan kita sebenarnya sekiranya kita tidak fokus. Jadi macam mana nak kembalikan fokus tu? Kita insyaAllah ambil pegangan dan panduan daripada kitab buku titian akhir zaman ini. Kemudian tu bahaya nifak akhir zaman. Yang terakhir, bab tambahannya ialah fenomena kerapuhan institusi keluarga di akhir zaman. Ini pun fenomena juga. Kenapa fenomena? Tanyalah orang di mahkamah syariah, tanyalah Jabatan Agama Islam, atau kalau tak nak tanya, tengoklah statistik Google je, statistik perceraian dan perkahwinan di Malaysia 2022. Boleh nampak apa result dia? Bilangan, kita sebut peratus dulu ya, bukan kuantiti. Secara peratusnya, bilangan yang berkahwin itu kurang, tapi bilangan yang bercerai itu bertambah. Bahaya tak? Bahaya. Jadi kita boleh tengok golongan yang tak minat lagi nak kahwin. Ini bukan di Malaysia je, kita cerita semua ni bukan local level. This is actually international level. Because you can discover the same situations around the world. Nama pun akhir zaman, satu dunia ni menjalani zaman yang sama, tak ada beza. Kan? Cuma mungkin simptom dia berbeza. Jadi sama juga di negara lain. Bahkan di sebuah negara Arab, ada seorang imamnya datang jumpa saya minggu lepas. Bila kita discuss perkara-perkara ni tentang akhir zaman, pasal tesis, nak tulis tesis, dia kata, betul lah Ustazah, di tempat saya pun kawan-kawan saya muda-muda duit banyak. Ni negara Arab Teluk, duit banyak. Mana ada masalah mahar? Kita kat Malaysia mungkin lah masalah mahar ya. Ambil masa sikit lah sebab mahar 20,000, 10,000 nak kumpul duit mungkin. Tapi di negara Teluk tak ada masalah duit pun. Peliknya mereka pun tak nak kahwin. Yang lelaki kalau tak nak kahwin, siapa nak pergi pinang perempuan? Kan suatu perkara yang bahaya. Lelaki berduit tak nak kahwin. Kenapa tak nak kahwin? Tak best kalau kahwin tak boleh berjalan satu dunia. Allah, sedih dengar. Duit banyak, dia nak guna untuk berjalan around the world. Pasangan boleh petik je mana-mana, around the world ada orang perempuan-perempuan ni. Tengok, itu yang Imam Said Nursi sebut dalam Risalah Nur. Pesanan untuk wanita akhir zaman, pedoman wanita akhir zaman. Kan, jaga maruah. Kalau semua wanita jaga maruah, ingat senang ke nak dapat perempuan around the world macam tadi tu? Tak boleh. Dia kena kahwin dulu, bayar mahar dulu, bagi nafkah dulu, baru dapat perempuan. Betul? Dapat perempuan seorang isteri, menjadi permaisuri hati.
Tapi sekarang apabila perempuan tidak menjaga maruahnya, maka dia murah didapati, maka lelaki pun dengan mudah datang dan pergi. Sedih tak? Sedih. Dan paling sedih apabila kita biarkan LGBTQ berleluasa. Kadang yang memperjuangkan tu perempuan juga. Saya jumpa perempuan tu. Saya kata, Prof, kalau kita membiarkan LGBTQ, mangsanya go back to the woman. Dia woman, saya woman juga. Sebab dalam statistik yang dia sendiri bentangkan, gay lebih banyak daripada lesbian. Yang gay lebih banyak daripada lesbian. Bila gay lebih banyak, gay ni tak nak kahwin. Kalau dia kahwin, dia tak tentu membawa rumah tangga yang baik, ya? Dan statistik juga menunjukkan banyaknya HIV kerana gay. Kemudian transfer HIV kepada isteri kerana dia mendapatnya daripada pasangan lelakinya. Lepas tu kita provide ubat HIV. Tak apa, kita ada ubat, kita boleh sembuhkan orang HIV kalau diorang follow betul-betul. Oh, jadi biar semua paip tu buka, biar air banjir nanti kita lap je, kita mop. Paip tu buka je, buka paip, biar dia banjir, kita mop. Habis banyak kos untuk mop dan lap. Kita tak nak tutup pun paip tu. Tak ada habis cakap pun, baru introduce daripada IIUM, terus je buka dah merah, terus dah keluar tajuk-tajuk yang ofensif dan defensif. Susah nak cakap. Jadi satu, tak payah cakap lah, tulis je lah. Siapa yang Allah nak bagi hidayah, dia baca nanti dapatlah hidayah. Kita cakap-cakap gaduh dengan orang, itu pun fitnah. Akhir zaman kejeruk gaduh je. Sebab tu jarang nak bergaduh dengan siapa pun. Kalau nak cakap bagi peluang. Kalau tak nak bagi peluang, nak debat-debat, tidak sama sekali. Sebab nanti tiba-tiba kita jadi sibuk pula, instead of fokus mencari iman, sibuk jadi berdebat. Itu pun distraction juga. So stay focus. Jadi itu dia tambahan daripada 4 bab untuk edisi yang kedua, dan saya serahkan semula kepada Brother Faris. Baik, terima kasih Doktor atas ulasan tentang kedua-dua jadi untuk edisi yang pertama dan juga edisi yang kedua. Jadi kita bagi Doktor rest sekejap. Saya nak tengok penonton, meraihkan penonton yang sedang menonton di Facebook. Ramai bagi salam juga Doktor ni. Daripada Ina Sabah, Assalamualaikum. Azian Zai, sama juga bagi salam juga. Abdul Karim Syamsuddin, terima kasih. Muazzam Ahmad, Maryam Ali, Muhammad Afdal. Ramai ni. Dukung ada 100, 160 juga sedang menonton di live Facebook ni. Jadi terima kasih kepada anda yang sedang menonton di Facebook, dan teruskan share supaya manfaat ni akan dapat terus lebih ramai lagi akan tonton sesi bicara buku kita pada pagi ni, insya-Allah. Daripada Kuching pun ada ni, Hafizan Nur, Misna Sariman, Eza Amir, ramai lagi ni. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan yang anda berikan. Dan juga boleh nanti kejap lagi kita akan buka untuk Q&A. Jadi mungkin kalau ada yang ada persoalan di minda anda tu, boleh tulis siap-siap. Nanti bila kita buka Q&A tu, kita boleh tanya doktor lah. Dan juga yang sedang menonton di Facebook juga, anda pun boleh bertanyakan soalan. InsyaAllah kalau kita ada masa nanti, kita akan raikan soalan-soalan yang untuk kita rungkaikan persoalan mereka, insyaAllah. Jadi kita terus kepada segmen ketiga dah. Jadi kita dah tahu konten yang pertama, kita tahu konten yang kedua. Jadi macam Dr. Jadi cakap tadi, insyaAllah akan datang kita akan membuat yang terbarulah, edisi yang ketiga insyaAllah. Jadi mungkin Dr. boleh share dengan para hadirin pada hari ini, apakah perancangan ni, apakah penambahan yang akan dimasukkan dalam titian akhir zaman sendiri insyaAllah. InsyaAllah. So InsyaAllah seperti yang dipaparkan di atas skrin, kita boleh tengok ini baru siap dalam bentuk Word sebab akan dalam proses typesetting oleh IIM Press, insyaAllah. Jadi untuk penambahan konten bab edisi yang ketiga, seluruh buku ini akan jadi 15 bab. Jadi penambahannya adalah pada 2 bab yang kita tengok. Yang pertama berkaitan dengan madu beracun, pedoman untuk generasi muda, dari kitab Risalah An-Nur oleh Imam Badi'u Zaman Said Nursi. Jadi bila kita tengok pada bab awal bab tadi, Imam Said Nursi memperkenalkan tentang basic foundation untuk berhadapan dengan akhir zaman. Ada bab tambahan ini adalah juga berdasarkan pada fenomena semasa tentang gejala-gejala sosial yang kita lihat berlaku dalam masyarakat kita. Dia tidak lari daripada 3 madu beracun.
Dia sebut madu bukan madu tiga cerita piramid tu ya. Ni madu beracun ni maksudnya madu tu manis, sedap, seperti ia berkhasiat. Tetapi ada jenis-jenis madu di akhir zaman ini dia mengandungi racun. Apabila kita ambil madu itu, dia boleh membawa kecelakaan kepada orang yang mengambilnya dan memakannya. Jadi apakah perumpamaan bagi madu beracun itu adalah antara gejala sosial yang berleluasa di akhir zaman yang sering kali berlaku, antaranya adalah fenomena bercinta sebelum berkahwin, bercinta di luar syariat. Itulah dia sebenarnya. Nak lembutkan bahasa tu jadi madu yang beracun. Kalau orang Melayu mungkin gula kot. Gula yang beracun, sebab perkataan madu kot agak sensitif mungkin. Jadi tapi pada bahasa asalnya dalam Risalah Nur memang madu. Kemudian yang kedua, fenomena bercinta sebelum kahwin ni sangat menarik cara kupasannya ni. Bukan kita kata jangan bercinta, nanti kan lari terus tak nak dengar, sebab dia nak bercinta juga. Sebab cinta ni fitrah, ada pada diri setiap manusia. Tapi bagaimana cinta itu sebenarnya boleh merosakkan, mengganggu fokus kita di akhir zaman ni, antaranya apabila kita tenggelam dalam urusan-urusan berkaitan dengan kecemburuan, kasih sayang, kerinduan, kesalahsangkaan. Betul tak? Semua perasaan ini ada ketika cinta hadir. Dan lebih susah lagi apabila dia bukan pasangan rasmi kita. Kita ternampak dia pegang handphone, tiba-tiba senyum seorang-seorang. Kita tengok dia jauh, hai, dia buat apa tu? Senyum kat siapa tu? Katalah kat library, bercinta lah ni. Seorang duduk area brothers, seorang duduk area sisters. Tapi dia duduk perhati sana, tengok, pasal apa dia pegang handphone? Lepas tu dia senyum, lepas tu dia balas, hai, dengan siapa dia cakap tu, lain macam dah rasa. Tapi dia bukan pasangan rasmi, nak terpa pun tak boleh. Hanya rasa menderita di hati. Kalau andainya dia mencurahiku, aduh kecewanya, dah habis. Tak pasal-pasal nak sakit benda yang tak necessary pun sepatutnya kita sakit, kan? Itu bab-bab cemburu. Kemudian bab-bab takut rasa kehilangan sebab tak pasti. Even tunang pun belum pasti jadi suami, belum pasti jadi isteri. Apatah lagi setakat mengikat dengan kalam lafaz cinta semata-mata. Habis masa untuk melayan lafaz tersebut, sedangkan tiada kepastian dan tiada ikatan syariat. Dan bahkan sekiranya berlaku perkara di luar batasan agama, dah mengundang dosa. Yang semua ni racun. Nampak macam best, taken lah katakan. Bahasa orang muda, faham tak taken? Faham juga. Maknanya muda belaka ni. Saya single not available. Tu saya pun baru belajar je term ni. Jadi rasa seronok seakan-akan taken, tetapi penderitaan yang didatangkan daripada keseronokan itu banyak, sehingga menyusahkan kehidupan, sehingga tak boleh siap assignment on time. Kenapa ni saya susah hati? Kenapa susah hati? Saya duk nampak dia duk email orang lain. Aduh, hai, ya Allah, tak ada siapa pun hubungan antara dia dan kita. Tapi semua tu banyak mengganggu kehidupan. Apatah lagi fokus iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ni halus ni tapi betul, kan? Jadi itu salah satu madu beracun. 2 madu lagi sila beli dan baca, insya-Allah. Kemudian tajuk tambahan yang berikutnya ialah menyemai kebenaran, memangkas kebatilan. Sekali lagi Dr. Muhammad Fuzi Yusof masukkan lagi tajuk untuk menegaskan lagi pentingnya di akhir zaman ni. Bila tengok dah fenomena ada pula kelompok-kelompok akhir zaman yang wujud menunggu Imam Mahdi, yang follow pula guideline daripada mimpi. Mimpi kata gini, dia pun follow. Jadi mana panduan dia? Sebab itu dia nak tegaskan lagi dalam tajuk ni. Akhir zaman ni pun kita kena tegas. Mana yang betul kita semai, mana yang batil kita banteras. Tujuan dia supaya kita semua selamat melalui titian tersebut. Jadi kadang kebatilan ni menyebabkan kita tak fokus, toleh sana toleh sini, sedangkan kita nak jalan elok atas titian tersebut. Kita bimbang sibuknya kita dengan distraction daripada kebatilan tadi, menyebabkan tertoleh sana tertoleh sini, akhirnya jatuh terjerumus ke dalam jurang kegagalan. Na'udzubillah min zalik. Jadi tajuk ni insya-Allah kalau kita baca dia boleh mantapkan lagi lah. Mudah-mudahan kita niatkan supaya semakin mantap dan semakin kuat keimanan kita, ketegasan kita dalam menepis kebatilan dan menyemai kebenaran. Jadi secara ringkasnya itulah dia yang dapat saya kongsikan. Baik, terima kasih Doktor atas penerangan tentang insya-Allah akan ditambah di edisi ketiga. Dan akan insyaAllah akan diterbitkan oleh Impress juga lah. Kita akan buat editor dan sebagainya. Nanti kita akan teruskan nanti bila dah terbit, nanti kita akan maklumkan kepada semua insyaAllah.
Jadi kita dah satu, dua, dah tiga perkara. Kita dah tahu pengenalan tentang buku ni, kita dah tahu dia punya isi kandungan dan juga perancangan masa depan, penambahan yang akan ada nanti. Jadi mungkin okey, seperti saya cakap tadi, untuk sebab kita dah tahu semua ni, jom kita akan bagi peluang kepada para hadirin yang ada kat sini dan juga yang sedang menonton secara langsung di Facebook untuk bertanyakan soalan. Bertanyakan soalan kepada doktor-doktor dan insya-Allah doktor akan memberi jawapan terhadap soalan anda lah. Okey, jadi mungkin kita boleh mula dengan audiens yang ada di sini dulu. Kalau ada soalan boleh terus ke mikrofon di tengah. Mungkin ada Asyir boleh bantu untuk bertanyakan soalan kepada doktor-doktor. Dipersilakan. Ada hadiah ke kalau siapa yang jawab ni? Ada ada. Saya nak pergi dah tanya. Ada hadiah ni kan? Kalau siapa yang tanya dia boleh dapat hadiah ni. Jumpa sila kalau ada soalan. Jadi sementara mungkin orang tengah fikir kata kita ada soalan daripada Facebook juga. Kita boleh raikan. Terima kasih. Okey. Okey, ada dua. Okey, daripada Facebook. Pertamanya okey. Daripada Muhammad Afdal Kamal dari Port Dickson. Okey, ni tadi yang doktor cakap tadi berkenaan sistem khalifah tadi. Soalan dia, apakah sistem kesultanan di Malaysia mewarisi sistem khalifah? Itu soalan yang pertama lah. Okey, doktor nak jawab dulu kena tanya soalan. Dan kedua dulu, okey tak apa. Okey, untuk soalan kedua daripada Salina daripada IAIN Gombak. Soalan dia, apakah pendapat doktor tentang pentingnya ilmu akidah bagi mempersiapkan diri masyarakat dalam menghadapi akhir zaman? Mungkin doktor boleh rungkaikan sekali, jawab sekali ke? Itu pulang lah. Okay, InsyaAllah. Persilakan. Okey, terima kasih kepada yang mengajukan soalan. Kepada soalan yang pertama tadi daripada Port Dickson ya, Masya Allah, terima kasih kerana hadir. Sebenarnya dalam buku ini kita tidak menyentuh tentang keadaan tersebut, sistem khalifah, dan mungkin ini boleh menjadi pencetus idea kepada edisi yang keempat insya-Allah. Cuma secara basicnya yang dibawa oleh Imam Badiuzzam Zaman Said Nursi yang merupakan dua daripada bab buku kita mempunyai pendekatan dalam memahamkan dan memahami bagaimana kaitan antara jatuhnya khilafah dengan akhir zaman. Jadi kalau nak dibandingkan pula dengan Kesultanan di Malaysia mewarisi sistem khalifah, secara sejarahnya juga mereka memang ada kaitan dengan khalifah Islamiyah di Turki satu ketika dahulu, sehingga kan tertulis beberapa sumber, antaranya Aceh sendiri pernah menghantar utusan ke khalifah mengadu apabila mereka dikenakan tambang yang terlalu tinggi untuk pergi haji oleh penjajah Belanda. Jadi khalifah telah membantu mereka dengan menulis surat kepada Belanda untuk tidak meneruskan perbuatan tersebut kerana haji itu wajib bagi umat Islam. Dan akhirnya Belanda dengar, kan itu pentingnya tadi saya sebut khalifah sebagai bapa, ada tempat nak mengadu. Kemudian begitu juga dalam satu bacaan lain, Kesultanan Johor, boleh betulkan saya tapi saya baca, memang sumber ni saya baca, juga pernah mengadakan lawatan tersebut dan ada bukti-bukti daripada lawatan tersebut. Begitu juga Sultan Yogyakarta di Jawa, ternyata beliau menyimpan mohor daripada khalifah ketika dahulu dalam tempat tersembunyi kerana penjajahan. Dan hanya baru-baru ini saja apabila dilihat Turki semakin bangkit, semakin hebat pembelaan mereka untuk keadilan di seluruh dunia. Kalau walaupun mereka tak boleh hantar tentera menolong, tapi kita nampak bagaimana ada kezaliman mereka, pemimpin mereka bersuara. Dan ketika itulah Sultan Yogyakarta juga memberitahu adanya hubungan antara mereka dengan Kesultanan Khilafah di zaman Ottoman Empire. Jadi kalau kesultanan kita, kalau kita Google tengok gambar-gambar sultan-sultan kita tu, salah satu pada badge yang mereka pakai adalah juga yang dipakai oleh khalifah. Sama. So nak deny susah lah juga. Maknanya seakan memang benar ada relationship. Dan memang sememangnya ada kan, even sultan, term sultan itu sendiri pun dipakai di Turki, sedangkan negara Arab menggunakan malik, raja. Tapi term hanem, contohnya hanim kita tu hanem kan, bahkan root kita, root kepada pemimpin utama kita di Malaysia juga, salah seorangnya adalah berasal daripada istana Turki yang dinamakan Ruqayyah Hanem dan adiknya Khadijah Hanem.
boleh cari di Google. Jadi daripada Ruqayyah Hanam lah, beliau salah seorang suaminya adik Sultan Johor, keluarga Prof Naqib Al-Atas yang melahirkan generasi Prof Naqib Al-Atas, Engku Aziz, juga Prof Datuk Isyamuddin. Ini live ni saya nak sebut nama-nama politik. Maknanya mereka mempunyai keturunan-keturunan yang memimpin mereka. Termasuk juga Tan Sri Zaiti Akhtar. Kita tengok muka mereka kan, adalah daripada bloodline Turki dan memang daripada istana Turki itu sendiri. Ruqayyah Hanim namanya. Jadi kalau dikatakan kaitan ada, dikatakan sistem, maka salah satu simbol itu dipakai. Bahkan rantainya juga sama, rantai raja sultan-sultan kita ada persamaan dengan rantai pada khalifah di Turki. Ya, kerana sistem mereka khalifah Turki dulu bukan seperti sistem penjajah. Bukan dia jajah lepas tu dia tukar semua dekat situ, kena ikut dia, pakai bahasa dia, pakai pakaian dia. Tak. Tapi dia seperti memberikan tauliah-tauliah pada setiap negeri. Itulah dia sultan-sultan. Sebab tu banyak sultan. Sultan Brunei pun ada sultan. Bahkan dulu Melaka pun ada sultan dan lain sebagainya. Jadi Salatin, jadi plural dia pula Salatin. Saya harap itu yang sahaja ilmu yang saya ada ya, Brother Muhammad Afdal. Mohon maaf di atas kekurangan ilmu saya, tapi mudah-mudahan kita boleh meneruskan lagi pencarian-pencarian tersebut. Tapi yang lebih penting sebenarnya kita nak cari bagaimana untuk mengembalikan kekuatan umat Islam. Ya. Kita gembira dan berbangga dengan kekuatan kita di masa lalu, tetapi kita tidak meneruskan mimpi-mimpi indah itu hanya sekedar mimpi. Tetapi kita cari jalan bagaimana untuk kita merealisasikan impian baru, bagaimana kita dapat menyebarkan keadilan, keharmonian, kegembiraan ke seluruh dunia melalui ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Bagi soalan yang kedua, tentang pentingnya ilmu akidah untuk mempersiapkan diri masyarakat dalam menghadapi akhir zaman, itulah yang kita bawa dalam kitab ni. Inilah bezanya kitab ini. Ini bukan buku konspirasi, ya, dia bukan teori konspirasi. Dia adalah semuanya berdasarkan daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut ijtihad dan kefahaman para penulis. Ilham dan rujukan juga, kita rujuk pada ulama-ulama. Mudah-mudahan apa yang kami bawakan ini betul-betul sahih dengan tujuan memantapkan akidah umat akhir zaman. Jadi kita nak elakkan orang obses dengan akhir zaman sampai takut, paranoid. Kita tak nak macam tu, kan? Paranoid sampai ke tahap takut nak buat semua benda, putus harapan. Jangan hantar anak pergi sekolah, nanti jadi sistem tak betul. Susah nak didik. Jadi homeschooling, tapi homeschooling yang structured bagus. Ni masalah homeschooling tak belajar pula jadinya. Berkebun ke, menggembala ke. Kita dah bimbang perkara ini semakin berleluasa dalam masyarakat kita. Kita boleh nampak contohnya ada sekelompok keluarga yang stranded di Tanah Suci. Mereka ke sana mencari Imam Mahdi untuk memberikan bai'ah. Tiba-tiba tak muncul-muncul Imam Mahdi tu, visa dah habis, duit pun dah habis. Nak balik Malaysia tak boleh. Akhirnya kerajaan Saudi hantar mereka balik Malaysia. Masuk kamar kanak-kanak kecil pun sekali di situ. Maknanya mereka dah tinggal sekolah lama. Nampak dia? Jadi benda-benda macam ni yang kita tak nak ni. Paranoid. Umat Islam dia kena maju. Bukan sebab kita tahu kita akhir zaman kita jadi down, jadi putus asa. Yang disebutkan dalam risalah Nur Imam Said Nursi kata, penyakit umat akhir zaman ni, nombor satu penyakit umat akhir zaman ialah berputus asa. Rupanya dia penyakit. Jadi kita tak nak sebarkan paranoid hingga menimbulkan keputusasaan kerana faktor akhir zaman. Sedangkan akhir zaman ni sahabat pun dah bimbang dah pasal akhir zaman. Sahabat bila dengar cerita-cerita akhir zaman, mereka sendiri takut. Tapi apa yang mereka buat? Berhabis-habisan menyebarkan dakwah Futuhat Islamiyah, kan, buka Islam sampailah ke Eropah. Itu kerja-kerja mereka dahulu. Maknanya bila kita obses dengan persediaan akhir zaman, bukan menjadikan kita putus asa, lemah, tidak bekerja dan fokus survival diri, himpun beras banyak-banyak. Ni ada student cerita dekat negara dia, pondok buat kerja macam tu. Mereka himpun beras banyak-banyak. Setiap kali student balik, disuruh bawa balik beras untuk simpan dalam gudang, survival akhir zaman. Dajjal keluar, Mahdi pun keluar. Jadi belajar ke tak belajar? Belajar sikit-sikit, lebih banyak kepada nak survival fizikal. Kita nak tengok, Nabi suruh macam tu kah? Kalau Nabi suruh macam tu, mesti sahabat dah simpan bergudang-gudang makanan. Tapi kenapa mereka fokus berdakwah, berjihad?
kerana nak sebarkan Islam. Itu sebenarnya yang kita kena buat di akhir zaman. All out untuk kita sebarkan kebaikan. Sebenarnya sebar Islam tu sebar kebaikan. Kita bukan nak paksa orang masuk Islam, tak. Tapi kita nak sebarkan keindahan hidup dalam cara acuan yang diberikan oleh Allah. Semua akan rasa gembira. Dan tengoklah dalam sejarah, semua yang duduk bernaung di bawah empayan Islam mesti gembira, mesti bahagia. Jadi insya-Allah kita nak kuatkan akidah umat melalui kefahaman tentang nas-nas yang sahih, bagaimana kita menempa hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang dipelihara akidahnya daripada sebarang cabaran yang boleh menjerumuskan kita ke dalam kegagalan, insya-Allah. Okay, terima kasih Ustazah atas meraihkan soalan daripada sahabat-sahabat di Facebook. Mungkin ada yang ingin bertanyakan yang berada di hadapan kita. Ada soalan dia? Semuanya faham nampaknya. Okey, ada lagi satu. Okey, mungkin ni soalan terakhir boleh dah. Okey, alright. So ada dua juga. Okey, kejap Okey, yang pertamanya daripada Abu Abdullah Muhammad. Mohon pandangan Ustazah, bagaimana cara untuk kita menasihati keluarga dari semua peringkat umur untuk mengelak dari menonton drama atau filem yang penuh dengan normalisasi maksiat pada hari ini, sama ada di kaca TV ataupun di media sosial. Ini soalan pertama. Dan soalan kedua daripada Samsina daripada Ayam Gombak. Banyak soalan ni kan. Kita cuba raikan insya-Allah. Okey, soalan kedua daripada Samsina. Bolehkah doktor mengulaskan sedikit tentang isu wanita akhir zaman? Macam tajuk buku baru ni. Okay, right. Yang ketiga daripada Farah Liu, ingin tahu lebih lanjut tentang dalil dari hadis yang sahih Islam akan bangkit di timur. Doktor, timur itu negaranya termasuk Indonesia, Malaysia, China, Jepun. Itu soalan dia. Macam ada tiga lah. Okey, InsyaAllah. terima kasih. Baik. Terima kasih pada yang bertanya. InsyaAllah saya jawab setakat yang saya mampu dan saya ada ilmu. Yang tak ada ilmunya saya serah balik pada Allah SWT. Mudah-mudahan dapatlah jawapannya di tempat lain yang dipandu oleh Allah SWT. Yang pertama, soalan bagaimana untuk menasihati keluarga yang suka tengok cerita-cerita yang menormalisasikan maksiat. Contohnya di sana ada adegan-adegan yang sebenarnya kita dalam acuan kita dilihat itu sebagai dosa, tetapi dalam cerita itu ia sebagai suatu yang normal semata-mata, tidak ada apa-apa masalah pun. Kita takut sebab nanti di akhirat kena punishment. Tapi bila banyak sangat tengok, kadang-kadang mereka terjebak melakukan perkara yang sama kerana pengaruh minda separa sedar akibat tontonan tersebut. Kita berikan alternatif. Nak buat macam mana? Nak tutup TV tak boleh, nak buang pun lagi lah tak boleh. Zaman ini zaman media. Jadi kita berikan mereka alternatif supaya mereka dapat melihat yang baik. Itu antara tujuan bagaimana kepimpinan yang kepimpinan Islam yang berada di Turki pun dah mula memperkenalkan perkara begini. Sebab mereka duduk sebelah Eropah aja. Everything import daripada Eropah. Mereka bimbang umat Islam mereka rosak. Mereka produce banyak filem-filem macam Cendawan juga sekarang. Dia bermula dengan dirilis Ad to Rule contohnya. Kat situ nak cari cinta ada, nak cari lawan gaduh-gaduh ada. Sebab selera orang macam-macam. Nak cari arti kasih sayang ibu bapa pun ada. Siap boleh meleleh air mata lagi. Carilah dalam diri, bagilah mereka alternatif dirilis Ad to Rule. Ini saya cuba juga sebenarnya. Ada yang jenis-jenis addicted dengan Korean movie yang tidak syar'i contohnya. Di sana ada sedikit value, betul, kita tak nafikan value kekeluargaan, ketulusan, kejujuran, tapi ada juga banyak perkara-perkara yang disadvantageous yang sebenarnya boleh meracuni pemikiran tanpa sedar. So bila kita cuba perkenalkan yang ini, memberi kesan yang baik, alhamdulillah. Sebab naluri kita orang Islam ni, dia ada fitrah dia akan tally dengan perkara-perkara yang sesuai dengan naluri iman kita. Bila bagi cerita dirilis Ad to Rule tu, banyak yang boleh selari dengan jiwa mereka. Saya dah tengok dah orang-orang ni dalam Facebook kita, saya tengok macam mana, bukan saya pergi rumah dia tengok dah. Dia cerita dalam wall dia, progress dia, perubahan yang berlaku pada diri dia menonton cerita-cerita daripada Turki ni. Sebab dia memang ada message dia. Producer dia Mehmet Bozdağ contohnya, memang datang pada background keluarga Islamik. Cuma di Turki ni kuliah sinema mereka advance macam Eropah. Jadi mereka punya kemahiran menghasilkan movie sangat bagus, lakonan sangat berkualiti. Bila dia bawa gunakan balik kekuatan sinema ni untuk Islam, dia memberi kesan yang baik. Orang masuk Islam sebab dia rilis Ad to Rule juga. Walaupun kat situ adalah unsur-unsur Ibn Arabi, adalah sedikit lah
bab mazhab tu kita tak payahlah jadi macam tu dah. Kita mazhab Syafi'i, kita pakailah yang kita. Depa Hanafi, depa boleh sentuh tanpa syahwat tak apa kan. Kita tak boleh, tak apa yang tu tak kita ikut. Maknanya ambil banyak value di situ untuk divertkan fokus orang yang macam ni tadi. Contoh cerita lain yang boleh memberikan kesan juga, antaranya Buyuk Seljuk, tentang kebesaran kehebatan Empayar Seljuk. Dikala selepas itu Abbasiyah jatuh, Khilafah Abbasiyah jatuh, digantikan akhirnya Ottoman Empire melalui dirilis Ertugrul tadi. Dan di sini Buyuk Seljuk lah Sultan Islam pertama menembusi negara Bizantin, dan dialah yang memasuki Anatolia sekarang ini, dan dia sekarang menjadi Turki. Maknanya area tu sebenarnya dulu orang putih punya, memang mereka putih-putih pun kan? Mereka adalah Kristian punya, tapi alhamdulillah semua dah jadi Islam. Jadi sejarah tu boleh tengok di situ pun ada semua elemen, yang cemburunya, yang hasad dengkinya, yang cinta sejatinya, ada belakalah manusia ni, terutama wanita dia ada inclination dia nak tengok movie. Lelaki pun ada fokus dia nak tengok movie, dia nak tengok suatu perancangan yang berjaya ke, nak tengok misi yang mencapai matlamat ke, ataupun orang kata political power. Itu semua ada dalam cerita ni. Mereka dah kaji sebelum buat cerita-cerita ni, mereka dah kaji macam mana nak divertkan umat Islam daripada melihat perkara-perkara yang tak senonoh. Semua movie daripada barat, dan mereka beralih ke movie yang memberikan mereka additional value dari sudut iman dan akidah. Dan telah pun berjaya. Yang penontonnya sampai ke Amerika Latin, Argentina, mereka pun pakar buat movie. Siapa ingat cerita cerita Mexico dulu yang perempuan, Allah saya pun tak ingat sebab saya tak tengok sangat. Tapi saya tengok makcik-makcik dulu suka tengok yang perempuan cantik. Cerita rumah tangga juga. Apa ya? Siapa? Cerita apa? Banyak sangat. Betul juga jawapan tu banyak sangat. Maknanya Rosalinda. Saya ingat masa tu meletup, saya kanak-kanak lagi. Rosalinda kan, habis semua perempuan tengok Rosalinda. Mak-mak, makcik-makcik, nenek-nenek belakang tengok Rosalinda. Ingat kan? Ingat. Jadi mereka pun pakar buat movie. Tapi amazingly, bila kita bawa mesej Islam, dia akan lebih tally dengan jiwa manusia. Kadang-kadang cerita-cerita yang tak ada mesej Islam ni, dia kadang tak tally dengan akal kita. Kadang kita rasa tak logik lah konspirasi tahap ni kan. Kita pun boleh tahu tak logik. Tapi bila dia bawa dengan foundation Islamik, dia akan lebih tally dengan akal kita. Hati kita pun rasa terhibur, rasa masuk elemen-elemen positif supaya kita tak nak jadi negatif. Dia akan jadi macam tu. Itu memang fitrah kita sebenarnya. Jadi cerita-cerita ni kita pun cuba divertkan dia untuk tengok dulu yang setakat ni saya tengok Turki. Wallahualam, benda ni saya pernah dengar juga, pernah dibahaskan dalam parlimen. Mereka cuba ajukan juga. Saya tak tahu lanjut, saya tak berapa mengikuti. Tetapi kita boleh cuba daripada peringkat kita dulu, divertkan mereka untuk melihat perkara-perkara yang menghasilkan satu output. Contoh dia hormat ibu bapa, dia salam ibu dia, salam cium tangan. Mana kita nak jumpa sekarang ni cerita yang macam tu kan? Jadi saya cadangkan berikan alternatif. InsyaAllah kita harapkan alternatif ni dapat membantu mereka perlahan-lahan meninggalkan cerita-cerita yang bersifat normalisasi maksiat. Eloklah tu, observe selalu. Observe, jangan kita tak observe. Kami pun observe. TV terpaksa letaklah kat bawah tu untuk observe. Kalau letak TV kat tingkat atas, takut tak boleh nak observe. So sabarlah sikit menghadap sempah-sempah ni, sebab kita nak observe tu lebih penting untuk menjaga akidah di akhir zaman. Saya harap saya menjawab sedikit persoalan yang diajukan. Kemudian mengenai tentang isu wanita akhir zaman, sebenarnya tajuk ni sangat besar. Jadi saya sentuh sikit je tadi. Mungkin boleh follow juga pengajian-pengajian saya tentang kupasan dosa-dosa akhir zaman dalam YouTube, ada di situ. Mungkin jawapan tu saya rasa lebih komprehensif dan lebih adil dari kalau saya petik sikit je, takut dia tak berapa menepati. Sebab nanti jawapan yang partial ni dia boleh juga menimbulkan fitnah akhir zaman katakan kan. Apa saja kita jawab bila partial, especially dah online pula ni, 160 pula menonton. Jadi saya mohonlah perlindungan Allah SWT, kita semua memahami dengan kefahaman yang sama. Jadi isu wanita akhir zaman ni amat panjang kalau nak diuraikan.
Dan ada buku lain juga yang saya kupaskan, tapi penulisnya juga sama, iaitu Ustazah Qurratul Ain. Dalam buku ni, ini ibarat basicnya dulu, mula di sini dulu. Tengok, kita nak faham dulu wanita akhir zaman ni macam mana. Itulah dulu. Kita akui kita hidup dalam zaman akhir, supaya kita boleh fikir apa yang saya perlu buat di akhir zaman. Kemudian bagi lelaki pula, dia memahami baik ini keadaan wanita akhir zaman. Saya sebagai lelaki, apakah peranan saya untuk jaga adik-beradik perempuan saya? Apa peranan saya untuk jaga mak saya? Mak pun kena jaga juga. Ya, mak pun kena kita tengok-tengok juga. Sebab di akhir zaman, ni bukan mak saya, bukan mak kita lah, tapi kita boleh tengok contohlah antara yang memenuhi pusat-pusat shopping siapa, kan? Kalau kadang-kadang keadaan menuruti hawa nafsu untuk membeli belah ni boleh memudaratkan ekonomi keluarga. Itu disebutkan oleh Imam Badi'i Zaman Said Nursi, di mana akhir zaman ni benda yang unnecessary pun dah jadi necessary pula. Benda yang sebenarnya tahsiniat tetapi dia jadi macam daruriyat pula. Itu adalah ciptaan akhir zaman. Dulu kita tak tengok jenama sangat, kita tengok function. Benda tu boleh function, jalan. Tapi sekarang jenama boleh menjadi sangat penting, sehingga menjadikan seseorang obses dengan jenama dan mengejar jenama itu menjadi keperluan, maka dia membebankan kembali keluarga. So di sini kedua-duanya perlu memainkan peranan. Sasaran yang paling utama dalam bab ini adalah wanita. Saya tengok siapa yang memenuhi shopping mall. Pernah tak observe? Lelaki semua duduk kat tepi bangku, pegang handphone dengan troli, kan? Tunggulah. Saya pernah dengar satu tempat tu, keluhan seorang suami dengan suami lain. Dia sambil pegang troli, dia kata 3 jam dah saya berdiri ni. Lepas tu kita nak tergelak tapi tahan, kan? Dia kata terpaksa tunduk dengan suatu kehendak. Kenapa mesti 3 jam? Nak beli kain je, kan? Jadi itu satu fenomena yang kita kena kontrol juga. Kita jangan anggap tu normal. Contoh tudung tu sama je, tapi bila dia letak satu jenama tu, tiba-tiba harganya jadi 3-4 kali ganda. Kan? Design sama je. So bila ada obses ke arah jenama itu, maka dia mengorbankan keperluan-keperluan lain hanya untuk mendapatkan tudung berjenama itu. Kalau nanti suami dia pergi beli yang dekat jalan tol, balik-balik rumah isteri dia kata, bang tak ada jenama tu, dia belek-belek tak nampak jenama tu, tak nak lah, habis. Kan? Maksudnya gini, dia sebenarnya memberi kesan pada keluarga tanpa sedar. Kita terlalu memaksa untuk memperolehi tahsiniat tadi. Akhirnya ada perkara daruriyat yang terkorban. Contohnya mungkin kos pendidikan anak sedikit terkorban, kan? Contohnya membeli buku rujukan sedikit terkorban, ataupun tidak boleh mengantar untuk tuition walaupun tahu ada lemah pada beberapa subjek, terkorban kerana daruriyat tadi beralih kepada tahsiniat. Dia ada 3, daruriyat, hajiat, tahsiniat. Daruriyat ni yang memang kena ada, ni maqasid, kan? Kalau tak ada boleh mati. Yang kedua, hajiat, keperluan ni pun penting, kena ada bagi cukup. Kalau tak cukup pun boleh membahayakan. Dan ketiga ni tahsiniat, aksesoris. Aksesoris ni sebenarnya tak ada pun tak apa, tapi Imam Badi'i Zaman Said Nursi sebut akhir zaman ujian dia dekat situ. Manusia confused, yang mana satu necessary, mana satu accessory, dan yang mana satu sebenarnya unnecessary. Bila dah mix up everything, banyak perkara-perkara akhirnya tak seimbang. Bila tak seimbang, maka lahirlah pelbagai gejala-gejala yang agak malang bagi kita, ya, dan dia merugikan kembali individu dan juga umat Islam. Jadi saya harap itu menjawab secara umumnya kenapa kita nak faham hakikat wanita akhir zaman. Itulah dia isu dia. Antaranya banyak lagi yang lain. Kemudian yang ketiga, ingin tahu lebih lanjut tentang dalil dari hadis yang sahih Islam akan bangkit di timur. Dari timur tu negara yang termasuk Indonesia, Malaysia, China, Jepun. Ini saya tak diambil daripada ceramah-ceramah Sister Farah Liu, kan. Dia ada satu yang sebut kata Islam akan dibangkitkan oleh Bani Tamim. Kan, Bani Tamim tu Tamim, jadi dia kata tanah Melayu, kan? Nabi SAW tak cakap bahasa Melayu, tu nombor 1. Nabi cakap bahasa Arab. Jadi kalau kata Tamim tu memang Tamim, memang ada pun Bani Tamim. Antara Bani Tamim yang masih ada hari ini, kita tengok Kesultanan Qatar itu sendiri. Mereka daripada keluarga Bani Tamim.
Jadi tamim tu bukan tanah Melayu, tu bahasa Melayu tu, tanah bahasa Melayu. Melayu pun bahasa Melayu. Nabi tak cakap bahasa Melayu. Ya, Nabi cakap bahasa Arab. Jadi ya. Jadi bila tamim yang asli tu ada, kita tak boleh nafikan tamim yang asli tu sebab kita nak ambil dia kiaskan pada kita. Kan? Itu satu. Kemudian bangkit dari timur. Sebenarnya timur ni luas lah. Timur Tengah pun timur juga. Dan kita tengok Asia ni, Islam ni memang ada di timur dunia. Betul. Barat tu adalah bahagian barat. Memang majoritinya bukan Islam. Tetapi ada juga digambarkan bahawa orang Rom dalam hadis juga mereka kelak akan masuk Islam dan mereka akan memperjuangkan Islam. Mereka juga join dalam peperangan mempertahankan Islam. Jadi kalau Rom ni dah barat dah. So bila kita baca hadis, kita akan tengok banyak hadis. Kita akan compare semuanya. Banyak hadis dalam buku ni sebenarnya. Dan bahkan majoriti penulis adalah daripada bidang hadis. Contoh Dr. Nurul Jannah Zainal Nazri. Kemudian Dr. Diaul Hafid hadis, Ustazah Quratul Ain hadis, Dr. Azrul Azram pun ada background hadis. Quran Sunnah Dr. Sofia Syamsuddin, dan saya sendiri, kemudian Dr. Muhammad Puzi bahasa Arab. Jadi sebenarnya majoriti yang menulis ni semua pengkhususan bidang IRQ. Dr. Zabtu Amni pun hadis. Maknanya kalau nak cari yang rujukan hadis, eloklah refer ke buku ni. InsyaAllah kita dah hati-hati dah pilih hadis, ya. Kita tak letak hadis palsu. Hati-hati juga dengan hadis palsu. Kita tak nak sebar-sebar sangat, kan? Sebab Nabi dah pesan jangan sebar-sebar sangat benda tu. Nabi tak sebut, kan? Apatah lagi nak dibuat pegangan di akhir zaman. Tu jadi macam-macam takwilan kita takut. Kita tak nak juga masukkan sumber Israiliyat yang datang daripada Taurat dan Injil. Kita nak datangkan semuanya insya-Allah daripada dalil yang sahih. Kalau ada pembaca yang terjumpa ada perkara-perkara yang mungkin kurang sahih atau kurang tepat, boleh maklumkan pada kami. InsyaAllah melalui IUM Press boleh, direct kepada saya pun boleh, emailkan ke rauda@ium.edu.my, rauda RAWDA. Nak bagi komen apa-apa, input pun ahlan wa sahlan. Kan? Kita ni manusia bukan maksum, dan insya-Allah dengan input-input tu kita harap kita boleh baiki supaya kita dapat persembahkan yang terbaik untuk masyarakat. Okey, dah jawab semua, ya? Alhamdulillah kita dah jawab lima. Okey, terima kasih banyak Doktor atas sudia meraihkan soalan-soalan daripada rakan-rakan sedang menonton di Facebook. Jadi mungkin sedikit kesimpulan sebelah ringkas terhadap apa yang kita bicarakan pada pagi ini untuk kita rangkumkan apa yang kita dan Doktor bicarakan pada pagi ini, insya-Allah. Silakan. Terima kasih banyak pada Saudara Faris. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang setia bersama dengan kita daripada awal hingga akhir. Sampai ada yang berdiri, Masya Allah tabahnya. Berdiri ke duduk? Jadi belakang sana. Dan juga yang hadir secara online, saya yakin semuanya mempunyai niat yang ikhlas. Sebab itu kita sanggup korbankan masa kita untuk bersama-sama berada dalam sesi ini. Kita semua sedang mencari sebenarnya tips bagaimana kita berhadapan dengan situasi semasa di akhir zaman. Sebab kita semua ini mengimpikan husnul khatimah. Kita semua mengharapkan syurga Allah SWT melalui pengampunannya. Jadi kita semua ini mencari juga redha Allah SWT. Walaupun kita tahu kita tak layak nak masuk ke syurga Allah dengan mudah atas banyaknya dosa kita, tapi kita pun sangat sedar tak ada siapa di kalangan kita yang bersedia nak masuk neraka Allah walaupun sehari. Jadi dengan harapan inilah insya-Allah kita jadikan dia sebagai niat. Jadikan dia sebagai azam. InsyaAllah kita harapkan salah satu perjalanan kita untuk beroleh niat-niat tadi, kejayaan tadi adalah melalui pemahaman kita pada ilmu yang dipersembahkan dalam buku titian akhir zaman. Itu niat para penulis. Mudah-mudahan itu jugalah niat para penerbit, insyaAllah. Begitulah juga niat library kita Darul Hikmah. Kita kongsikan niat ini bersama-sama dan insyaAllah kita mantapkan lagi. Dan ingat yang saya sebut, buku ni bukan sekadar-kadar satu santapan ilmiah ya, sebenarnya, tetapi ia adalah santapan rohani dan juga santapan iman. Mudah-mudahan kita semua beroleh jalan yang benar sehinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita bersaksi juga di akhirat kelak bahawa kita sudah pun berhimpun dalam sesi ini dengan niat ini. Ya Allah, ampunilah dosa kami, redailah kami, dan terimalah amal ini sebagai amal saleh melayakkan kami menemuimu dalam syurga-Mu, ya Allah.
Jadi itulah saja kesimpulan daripada pihak saya. Saya mohon maaf di atas sebarang kekurangan, salah silap, kelemahan, ketaifan diri. Ya, jika ada maklumat-maklumat yang mungkin dirasakan ada yang lebih tepat, sila maklumkan, tidak ada masalah bagi saya. Dan saya menerima sebarang teguran dan nasihat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua beroleh nikmat yang kita harapkan ini di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor atas kesimpulan daripada sesi bicara buku kita pada pagi ini. Harapan yang sama juga yang macam Doktor cakap, insyaAllah perkara yang baik akan berterusan. Yang pentingnya jangan kita tafsir sesuatu hanya menggunakan akal dan semata-mata, tapi jadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi sebelum tu Doktor, kita nak beri tawaran istimewa kepada penonton yang ada di sini dan juga yang sedang menonton secara langsung di Facebook. Buku ni yang macam kita cakap tadi, buku ni kita buka untuk hari ini pratempahan. Jadi harga asal RM30, tapi jika anda buat tempahan pada hari ini, kita tawarkan kepada anda harga RM21 sahaja. Jadi anda boleh buat pembelian melalui web store kami di bookshop.ium.edu.my. Anda boleh terus masuk kat situ dan terus buat booking lah kat situ. Nanti bila kita dah siap print, kita akan deliver kepada semua lah. Dan juga anda boleh buat pembelian nanti di kedai buku IUM Bookshop pun boleh juga apabila stok tu kita dah ready nanti. Jadi terima kasih banyak-banyak Doktor atas kesudian berkongsi ilmu bersama kita pada pagi ini. Semoga manfaat daripada sesi ini akan kita jadikan akan berterusan, dan semoga kita dapat menempuh orang kata titian akhir zaman ni dengan sebaik-baik mungkin lah, sebab kita nak husnul khatimah, pengakhiran yang terbaik. Bukan setakat untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita, dan juga kalau boleh kita nak semua umat Islam sekali kita bersama-sama di syurga nanti insya-Allah. Jadi sebagai tanda penghargaan Doktor, saya rasa itu sahaja daripada kami. Jadi sebelum tu saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur itu Dar Al-Hikmah Library atas kejayaan melaksanakan sesi kita pada pagi ini, dan diwawarkan kepada semua. Sesi ini akan dilaksanakan setiap 2 bulan, betul? So nanti untuk sesi yang kedua kita nak war-warkan lah kepada semua. Kita akan ada Next Book Talk Series nombor 2 2023 bersama Profesor Dr. Asim Syahadir daripada AHAS KLKHS pada 17 Mac. Itu kita akan ada bicara satu lagi buku lah. Nak tahu buku apa? Ada poster-poster, nanti kita akan war-warkan kepada komuniti yang berada di IIM nanti insyaAllah. Okey, jadi terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Jadi kalau ada apa-apa mungkin Doktor cakap apa tadi? Ada Facebook ke YouTube Doktor dah? Boleh follow. Apa Doktor punya YouTube channel tu? Cari nama Doktor lah, Dr. Firdaus. So mungkin ada informasi yang nak tahu lebih lanjut tu, boleh ke Doktor punya ni lah, nama sosial dan YouTube dan sebagainya insyaAllah. Jadi sebelum tu Doktor, sebagai tanda pandangan majlis menjemput Puan Siti Aida Rabingan selaku Ketua Seksyen Jabatan Pembangunan Sumber Maklumat Perpustakaan Dar Al-Hikmah untuk menyampaikan sedikit cenderamata lah kepada Doktor. Dipersilakan. Okey, sekian saja daripada kami. InsyaAllah kita berjumpa di sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.